Kita sambunglah talaqi dan tadabbur Al-Quran untuk surah Yusuf. Jadi tuan-tuan boleh buka lah mushaf surah Yusuf. Kita akan baca sedikit dan kita akan tadabbur sedikit beberapa ayat sahaja insya-Allah pada pagi ini. Muka surat 235 insya-Allah. 235 surah Hud, surah Yusuf, juzuk yang ke-12. Di akhir surah Hud, akhir surah Hud, awal surah Yusuf. Muka surat 235. So, sebagaimana yang dibincangkan dengan AJK Masjid, Alhamdulillah, dia orang minta saya teruskan talaqi. Sudah tadabbur lah, maksud tafsir kita tak buat lah, kita talaqi dan kita tadabbur. Dan tadabbur tu pun sebenarnya dah ada banyak benda lah yang boleh kita kongsikan kepada tuan-tuan berkaitan dengan surah Yusuf ni, berkaitan dengan surah Yusuf. Dan macam-macam lah ceritanya daripada awal sampai habis. Dia punya surah ni sangat menarik lah. So kita doakan semoga kita dipanjangkan umur untuk kita selesaikan, sekurang-kurang dapat selesaikan surah Yusuf ni pun dah cukup cantik lah, untuk kita dapatkan talaqi dia, kaitan bacaan serta dengan kefahaman umum kaitan dengan ayat-ayat yang ada dalam ni ya. Okey, seperti biasa kita bacakan dulu. Hari ini kita baca ayat 1 sampai ayat 4 insya-Allah. Sebenarnya saya akan terang sikit lah kaitan dengan apa-apa yang berkaitan dengan ayat tersebut lah. Okey, tuan-tuan ikut saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alayka ahsanal qasas bima awhayna ilayk. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك بما أوحينا إليك هذا القرآن بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا. إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Astagfirullahaladzim. Baik, kita tengok yang pertama sekali, tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok tajwid sikit lah, tajwid sikit. Tapi kita tak sentuh semua lah. Kita bagi yang mana yang agak penting kepada tuan-tuan, ataupun yang mana yang biasa kita buat silap lah. Kita ada kesilapan sedikit dalam bacaan-bacaan ni. Baik, yang pertama sekali, tuan-tuan dan puan-puan, adalah pada Alif Lam Ra. Alif Lam Ra pada ayat yang pertama. Kalau kita tengok, baik, yang dipanjangkan adalah lam tersebut dipanjangkan sebanyak 6 harakat lah. Itu adalah mak lazim, harfi mukhaffaf kita panggil.
Maka pemanjangan dia, kalau kita dengar sebahagian daripada kalangan kita lah, kalau kita membaca Al-Quran dan sebagainya, biasanya panjang kita kadang-kadang tak cukup. Dia tak cukup 6 tu. Ada yang panjangnya kadang-kadang lebih daripada 6 pula, lebih daripada 6. Jadi macam mana tuan-tuan nak bajet 2, 4 dan 6? Kadar 2, panjang 2 mak asli kita kata, kemudian kadar panjang 4, kemudian kadar panjang 6. Maka senang je tuan-tuan dan puan adalah kita kena start daripada 2 dulu lah. 2 bagaimana panjang dia, kemudian daripada kadar yang sesuai dengan tuan-tuan 2 tara tu, tuan-tuan tambah lagi 2, kemudian tambah lagi 2, dia akan cukup lah. No? Jadi contoh lebih kurang macam ni lah. Kalau tuan-tuan 2 harakat, kita tengok ayat pertama tu, dia ada lepas pada tilka ayat tu, dia ada semua ada mak asli di situ. Kita akan faham bagaimana 2 harakatnya. Saya buat contoh dulu. Tilka ayatul kitabil mubin. Tilka ayat. Setakat tu ya. Tilka ayat. Tuan-tuan tak payah susah, tuan-tuan tekan suara je. Bukan maksud saya tekan macam mana, maksud kata naik suara. Bila sampai mak asli tu, mak badal apa semua, macam tu mak badal. Tuan-tuan tekan suara sikit. Tilka itu bila naik suara 2 harakat lah tu. Kita tak payah macam ni. Sebagai orang dia baca macam ni, tilka ayatul. Itu dah jadi 2 ataupun 3. Dia boleh nak pergi ke 4 lah, kalau tuan-tuan panjang macam tu. Jadi kita tak payah duduk lebih, kita tekan suara je, naik suara orang panggil. Tilka ayat. Ya pun naik suara juga. Macam tu. Dia ada orang panggil rentak dalam baca Al-Quran tu. Kalau setengah orang dia tanya saya, dia kata, Ustaz saya baca Quran tak ada rentak, dia kata. Macam kita baca paper tu, baca orang panggil sekali jalan macam tu, tak ada macam naik bukit, turun bukit sikit. Jadi cara dia tekan suara, itu je. Kalau nak bagi ada naik bukit ataupun turun bukit. Tilka ayatul. Tul tu rendah balik. Seolah macam tu lah. Kemudian sampai ke Alkitab tu, ta tu tinggi suara balik. Tilka ayatul kitabil mubin. Macam tu cara dia. Itu untuk mak asli 2 harakat. Baik. Daripada panjang 2 tu, tuan-tuan ambil yang 2 tadi, agak-agak lah kita nak sukat tepat ke agak susah. Tuan-tuan ambil yang 2 tekan suara tadi, tuan-tuan gabung lagi yang tekan suara lagi 2 lagi, dia akan jadi 4. Jadi 4 ni kalau contohnya adalah ayat 2. Inna tu ada mak jaiz di situ. Jadi bagaimana tuan-tuan nak panjang 4? Inna setakat tu je. Agak-agak lah dia masing-masing orang ni kan ada lebih sikit, kurang sikit. Tapi asalkan tuan-tuan panjang tu lebih daripada bunyi 2 harakat, dah okey sebenarnya. Gitu. No? Inna kita gabung daripada 2 yang kita tekan suara tadi, tambah lagi yang tekan suara, dia akan jadi 4. Macam tu. Baik, 6 pula macam mana? Daripada mak wajib tadi, tuan-tuan panjang inna, tu 4. Tuan-tuan tambah lagi, panjang sikit lagi, bagi lebih lagi. Alif lam ra. Alif lam ra. Setakat tu pun dah okey sebenarnya. Jadi sebagai orang pun dia panjang sikit lagi pun tak ada masalah. Sebab dia kadar mat ni tuan-tuan apa, dia sebenarnya bukan ada ketetapan sangat. Di sudut kita kata kawan si A ni mesti sama dengan si B. Tak boleh. Kerana si A dia baca laju, dia punya tempo dia tu laju. Si B ni dia slow sikit. So kita tak boleh samakan masing-masing. Cara yang paling mudah, paling tepat tuan-tuan nak kita nak tahu kita punya ketepatan mat dia tu, kena baca depan guru lah. Guru dia akan tengok tempo tuan-tuan, dan kemudian dia akan cadangkan kepanjangan yang bagaimana. Setiap orang dia tak akan sama lah, sebab kita baca tempo yang berbeza. Kalau orang yang bertaranum apa, masuk musabaqah peringkat apa, kebangsaan apa yang baru ni, dia orang lagi lambat. Dia orang baca slow dengan lagu apa semua. So kalau tuan-tuan perasan dia punya 4 harakat dia tu panjang. Panjang, dia agak lama Okey, tak apa. Kemudian tuan-tuan, lam nak pergi ke ra tu, tuan-tuan sukunkan lam macam biasalah, alif lam. Sukunkan mim, kemudian baru masuk ra. Tidak ada idgham, tidak ada apa. Dia terus jalan je. Habis sukun mim, terus masuk ra. No? Kemudian ra tu tuan-tuan,
Ada orang tanya saya, dia kata ra ni nak bunyi macam mana? Adakah bunyi akhirnya dengan huruf hamzah? Ada orang tanya macam tu. Dia kata bunyi macam ni ke Ustaz? Alif lam ra. Dia ada macam hamzah belakang tu. Sebab dia kata bila kita eja dalam bahasa Arab, kita eja dia kata ra alif hamzah. Tu ejaan dia. Jadi bila main dan baca Al-Quran ni, hamzah tu ada ke tak? Hamzah di bahagian belakang tu nak ra ke ataupun ra saja? Ra alif saja ke? Ra alif hamzah. Maka tuan-tuan pun sedia maklum saya rasa dalam bacaan Al-Quran dia punya ejaan dia adalah ra alif sahaja. Ra alif ejaan dan sebutan dalam Al-Quran, khusus dalam Al-Quran, maka sebutan dia adalah ra sahaja. Itu yang eja ra alif hamzah tu macam mana? Maka tuan-tuan akan ingat juga bahawasanya huruf-huruf Al-Quran ni dia ada ejaan tu kadang-kadang ada 2 jenis ataupun 3 jenis. Macam tu. Jadi contoh macam ra ni, dia nak eja dia 2 cara. Yang pertama ra alif hamzah tu boleh juga dieja macam tu. Yang kedua ra alif sahaja, boleh, tak ada masalah kita eja macam tu. No? So dalam Quran dia ambil ejaan yang kedua. Kalau kata huruf satu lagi yang saya teringat, huruf zai, ra ada titik tu. Huruf zai. Huruf zai ni tuan-tuan dan puan-puan kalau tuan-tuan eja dia boleh eja 3 cara. Nak eja huruf zai tu. Zai tu nak eja dia tu. Dia boleh 3 cara tuan-tuan eja. Yang pertama zal alif. Orang panggil za, orang panggil za, no? Yang kedua orang panggil zal alif hamzah, itu pun orang panggil juga za, boleh juga. Yang ketiga zal alif ya, zai. Yang ni yang masyhur lah, yang kita biasa sebut ni adalah yang ketiga ni. Tapi yang kedua dan pertama ni boleh dieja tapi jarang kita sebut. Macam tu. Begitu juga dengan huruf ra ni, dia boleh dieja dengan 2 cara, tapi dalam Quran 1 cara je tuan-tuan baca. Baca dengan ra. Okey, baik. Yang tu sajalah. Kemudian tuan-tuan dan perempuan yang saya nak peringatkan lagi, kemudian pada alif lam ra tu dia ada tanda jim, ada tanda jim tu. Maka jim ni tuan-tuan dan perempuan adalah kalau istilah dalam ilmu waqaf tidak ni orang panggil jaiz lah. Waqaf harus orang panggil. Waqaf jaiz maksud kata tuan-tuan diberi pilihan sama ada nak berhenti pun boleh, tak mau berhenti pun tak ada masalah pun. Kalau tuan-tuan tak mau berhenti dia akan jadi macam ni lah. Alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin. Til maksud til tu. Tak payah apa duk bunyi apa dengung-dengung apa tak ada. Til. Maksud gitu. Tu kalau tuan-tuan nak sambung tuan-tuan nak sambung lagi bagus. Orang tanyalah tu, dia kata ustaz, tanda-tanda waqaf ni dia kata ada dalam Quran ni kita ni nak kena berhenti juga ke macam mana? No? Nak kena berhenti juga ke macam mana? Maka tuan-tuan dan puan-puan, kefahaman umum yang mungkin tuan-tuan pun dah maklum bahawasanya ilmu waqaf dan ibtida dia sebagai ilmu tajwid. Tajwid dia cabang ilmu waqaf ibtida. Ilmu waqaf ibtida ni dia muncul disebabkan kelemahan manusia. Kelemahan kita, nafas kita tak panjang, nafas kita pendek tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sebabkan dia titik tolak daripada nafas kita pendek tu muncul ilmu tu. Sebab nak bagi mudah kita. Jadi kalau tuan-tuan nafas panjang, dia tak perlu kita orang panggil pun, walaupun ada tanda waqaf, tanda jim, sili, qili dan sebagainya. Kalau kita nafas panjang, kita tak peduli benda tu pun tak apa. Terus sambung sampai akhir ayat. Macam tu. Satu ayat lebih baiklah kalau tuan-tuan boleh satu nafas itu lebih baik. Tapi kalau nafas kita pendek dan sebagainya, boleh, tak ada masalah kita nak waqaf. Dia sama macam selalu juga orang tanya ni, kongsi lah sambil-sambil tuan-tuan. Pada awal surah Baqarah, Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kalau tuan perasan ada tanda 3 titik tu. Kan? Dia ada la raib 3 titik atas tu, fihi 3 titik. Jadi ada sebagai makcik-makcik dan sebagainya tanya saya, dia kata nak kena berhenti Ustaz ni. Yang mana satu ni kita nak berhenti ni? Nak kena berhenti juga kan? Salah satu kan tu boleh terus kan? Maka tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi saya sebut benda ni dibuat untuk orang yang nafas pendek. Kalau kita nafas panjang, terus sampai habis. Lil muttaqin lagi bagus. Tak perlu berhenti pun tak apa. Kalau nafas pendek, baru cari salah satu tempat tu. Macam tu cerita dia, no? Okey, baik.
Kemudian sikit lagi tuan-tuan, apa dia lagi yang saya nak kongsi di sini? Fi inna anzalnahu Quran, yang ni tak ada masalah. Ayat yang ketiga pun tak ada masalah. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Quran. Kalau tuan-tuan perasan tadi saya baca banyak berhenti saya banyak waqaf sebab nak memudahkan tuan-tuan. Ada sebahagian kita ni nafas dia pendek, nafas dia panjang dan sebagainya. Jadi walaupun tak ada tempat berhenti, tapi dia ada tempat dia yang boleh kita berhenti. Jadi orang tanya juga kepada saya, macam mana ustaz boleh tahu tempat berhenti ataupun tidak ni? Dia bahasa mudahnya tuan-tuan kena ada dua ilmu lah dalam diri kita. Yang pertama ilmu berkaitan dengan tata bahasa Arab. Ilmu kita kata yang famous nahwu sharaf lah. Nahwu sharaf di sudut baris dia tata bahasa Arab, grammar dia. Itu kena ada satu. Satu lagi ilmu berkaitan dengan tafsir ataupun makna bagi ayat tersebut. Terjemahan kita kata. Tuan-tuan ada dua ilmu ni, InsyaAllah tuan-tuan gabungkan dengan ilmu waqaf ibtidak yang tuan-tuan mengaji dan tajwid tu. Dia ada waqaf, kita kata waqaf tam, waqaf kafi, waqaf hasan, waqaf qabih tu. 4 jenis waqaf tu. Gabung ilmu tu dengan ni, tuan akan boleh cari tempat tang mana yang waqaf hasan, tang mana waqaf kafi, tang mana waqaf tam, tang mana waqaf qabih yang tak boleh kita pergi. Jadi yang kalau tuan-tuan bertalaki dengan saya tadi tu, tuan-tuan catat je situ. Yang tempat saya berhenti tu insya-Allah tidak ada masalah. Dia akan sampai sekurang-kurangnya waqaf hasan. Waqaf hasan kita masih boleh berhenti. Waqaf qabih tak boleh lah. Macam tu dah. Okey, baik. Kemudian saya berhenti di Quran tadi, kemudian saya sambung wa in kunta min qablihi. Situ ada ikhfa situ. Daripada wa in kunta min qablihi la minal ghafilin, tuan-tuan fokuskan pada ikhfa wa in dengan kun dengan min. Kita akan bincang sikit pada pasal ikhfa di situ. Sebab mungkin ada yang terlepas pandang bahwasanya ikhfa ni tuan-tuan, ni ikhfa hakiki lah. Ikhfa hakiki ni sebenarnya dia ada cara bunyi dia. Dia ada bunyi tebal. Masa tuan-tuan dengung tu, masa tuan-tuan dengung ikhfa tu, dia ada bunyi tebal, dia ada bunyi nipis. Yang mengaji tajwid dalam dia akan tahulah benda ni Bunyi tebal, bunyi nipis. Orang tanya time bila saya nak bunyi tebal ustaz, ikhfa ni, time bila saya nak bunyi nipis, maka ayat ni dia ada contoh siap untuk kita yang tebal dan nipis tuan-tuan. Cara dia senang je. Selepas daripada tuan-tuan dengung tu, tuan-tuan tengok huruf selepas dia yang tuan-tuan nak masuk huruf tu, huruf tebal ke huruf nipis? Tu. Huruf tebal ke huruf nipis? Bahasa mudahnya huruf isti'la ke huruf istifal? Isti'la ni tebal, istifal ni nipis. Kita tengok sini. Wa in kun. Lepas pada tuan-tuan in ka ku nak masuk huruf kaf tu. Kaf tu huruf tebal kan huruf nipis. Semua orang tahu bahawasanya kaf itu huruf nipis tuan-tuan dan puan-puan. Bila huruf nipis dengung tuan-tuan kena nipis. Wa in macam tu nipis dah. Wa in kalau tebal macam ni. Wa in dia macam pi ke depan sikit. Pangkal lidah kita terpaksa naik. Tu kalau tebal. Tapi yang ni pangkal lidah relax turun bawah pangkal. Pangkal ni belah belakang lidah lah, lidah paling ujung sekali. Tuan-tuan relax ke bawah kalau nipis. Wa in kita rasa pangkal lidah kita relax, dia tak menekan ke atas ataupun ke belakang. Macam tu Wa in kunta kun. Yang ni pun nipis juga. Huruf ta huruf nipis tuan-tuan. Okey. Kemudian mai kepada huruf qaf selepas pada dia tu. Huruf qaf semua orang tahu huruf qaf huruf isti'la, huruf tebal. Kha bunyi pun bunyi pun tebal So bila tebal, dengung dia tu mah tebal. Macam ni dengung dia Wa in kunta min bunyi beza tu. Kun nipis. Min qa bunyi yang berbeza tuan dan puan. Jadi dia tuan-tuan boleh ingatlah benda tu. Kita pun tak panjang kalam lah pasal tu Jadi dia pendedahan umum macam tu. Tuan-tuan boleh perasan lah bahawasanya buahnya ada tebal nipis. Lepas ni jumpa huruf isti'la tebal kan. Min bukannya min itu nipis. Min tebal. Min tebal. Min nipis. Tu tak beza dua tu. Min beza. So nak lagi polish lagi kena patut mula
Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, ada soalan kita terus tanya, no? Tak ada masalah. Okey, kita tengok ayat seterusnya sebelum kita masuk tadabbur. Iz qala Yusufu li abihi ya abati inni. Ini tak ada masalah. Tuan-tuan boleh berhenti pada ya abat juga. Ya abat boleh, tak ada masalah. Kenapa pendek? Ya abat pun boleh. Inni ra'aitu ahada 'ashara kawkaban wasyam. Ini pun saya rasa tak ada masalah. Cumanya dia masalah ni je. Lepas pada inni ra'aitu tu, bawah tu ahada. Tuan-tuan kena asingkan di antara hamzah dengan ha. Kena orang kadang-kadang dia bila dekat dua huruf yang ditengkok ni, pun ditengkok, ha pun ditengkok juga. So dia bila rapat-rapat ni dia kita kalut kadang-kadang. Dua-dua kita letakkan hamzah kadang-kadang. Ada kadang-kadang, no? Ada asya. Sepatutnya tuan-tuan jelaskanlah. Ha lagi dalam, hamzah lagi dalam. Lagi dalam. Ha atas dia sikit. Ha pada orang panggil, no? Okey, kemudian yang lain tak ada masalah. Wal qamarara. Dua ra pun kena perhati juga. Tadi saya dengar beberapa orang yang kalut sikit pada kha dua-dua ni. Biasalah bila bertemu huruf yang sama ni kita kalut sikit. Wal qamarara. Qamarara. Tentu asing dua-dua tu. Wal qamarara ai. Wal qamarara ai rara. Macam tu, no? Asingkan dua-dua. Ra'aituhum li sajidin. Mat arif disukun sajidin. Tuan-tuan boleh panjang dari 2, 4 dan 6, tak ada masalah. Cuma kalau ditanya kepada kita yang mana afdal, 6 diikuti 4, diikuti 2. Itu dia punya kaedah dia. Mat arif disukun, man arif disukun, boleh panjang 2, 4, 6. Yang afdal 6 diikuti 4, diikuti 2. Semua tu man arif tu yang akhir ayat pertama, kedua, ketiga dan keempat, no? Okey, habis untuk sedikit tajwid, tuan-tuan dan puan-puan.